Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Masura. Ustazah harap anak-anak berada dalam keadaan bersedia untuk mendengar kelas hari ini. Dan memandangkan pendidikan Islam tahun 2 kita sudah belajar semua topik, kita dah habis belajar semua topik. Dan penekanan hari ini Ustazah nak tekankan tentang perkara yang penting dalam pendidikan Islam dan juga dalam hidup kita, iaitu tentang ibadah. Tentang ibadah, dan di bawah tajuk solatku sempurna. Di bawah tajuk solatku sempurna ada dua perkara penting yang perlu anak-anak ingat, iaitu pertama adalah tentang syarat wajib solat, dan yang kedua adalah tentang syarat sah solat. Okey. Apa itu syarat wajib solat? Syarat wajib solat, jika anak-anak rujuk ke surat 79 ya, ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Okey, saya ulang ya. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Okey. Jadi ada tiga perkara syarat wajib solat. Pertama adalah Islam, baligh, berakal. Tiga perkara. Maksudnya jika seorang manusia itu, pertama dia Islam. Okey, dia orang Islam. Kita alhamdulillah dilahirkan Islam. Okey, maksudnya kita semua. Tetapi lebih diwajibkan kepada orang yang baligh. Maksudnya orang yang sudah sampai ke umur matangnya. Okey. Dan yang ketiga, manusia ataupun orang tersebut berakal. Maksudnya dia boleh berfikir dengan waras. Macam mana nak tahu berfikir dengan waras? Dia boleh tahu perkara itu baik, betul ataupun salah. Dia dapat bezakan. Okey. Dan berakal ni, contohnya orang gila dia bukan berakal sebab mereka itu tidak dapat membezakan, dan dikira orang gila ni dikira sakit. Okey, jadi ada tiga syarat utama syarat wajib solat. Pertama Islam, baligh, berakal. Okey, seterusnya syarat sah solat. Syarat sah solat tadi wajib ada tiga, syarat wajib solat ada tiga, tetapi syarat sah solat di sini ada 5. Okey, pertama adalah mengetahui masuk waktu solat. Maksud solat apa? Waktu solat apa? Waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Iaitu 5 waktu yang wajib kita solat. Okey, seterusnya yang kedua adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, hadas kecil tu apa? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur iaitu tempat pembuangan air kecil awak, tempat pembuangan air besar awak. Okey, ataupun hadas besar, dia ada 6 perkara hadas besar ya, iaitu keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wiladah dan mati selain mati syahid. Okey, hadas besar ini, penekanan tajuk hadas besar ini tahun 3 nanti awak belajar. Dan seterusnya suci daripada najis. Yang ketiga syarat sah solat, suci daripada najis pada tubuh, badan, pakaian dan tempat. Maksudnya dekat pakaian awak tak ada najis. Apa itu najis? Contoh najis macam tahi, tai ayam ke, tai angsa ke, ataupun darah. Darah pun dikira najis. Katakan tangan awak luka melekat pada baju, darah tu dikira najis. Awak perlu basuh darah tu sampai bersih, ataupun tukar baju untuk solat, ataupun nanah pun dikira najis. Okey. Yang keempat adalah menutup aurat. Okey, menutup aurat lelaki dengan perempuan, aurat lelaki dengan perempuan berbeza. Okey, kita lihat aurat lelaki dari pusat hingga lutut. Daripada pusat hingga ke lutut. Kalau katakan lelaki nak solat, dia tak nak pakai baju, tapi dia pakai seluar tutup pusat hingga ke lutut, boleh ke? Boleh. Tetapi
Tetapi memang tidak beradab. Seorang Muslim yang solat dalam secara adabnya mesti berpakaian yang sopan dan sempurna. Sebab solat ni kita menghadap Allah, sedangkan kita nak menghadap orang-orang besar, contohnya sultan, menteri-menteri, kita berpakaian yang cantik, mewah, pakaian yang sempurna. Tetapi menghadap Allah, kita kena berpakaian lebih sempurna sebab kita menghadap pencipta kita. Dan aurat lelaki, saya ulang, daripada pusat hingga ke lutut, manakala aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Sebab tu perempuan, untuk ringkasnya, mereka biasanya bersolat dengan memakai telekung. Jadi yang boleh nampak adalah muka dan tapak tangan. Dan yang kelima, mesti menghadap kiblat. Setiap rumah mesti ibu bapa awak sudah menyatakan, okey, sini kiblat, sini kiblat. Kalau awak tengok ibu bapa awak solat, mesti menghadap sejadah tu, menghadap di tempat yang sama, kerana itulah arah kiblatnya. Jadi kesimpulannya, apa itu syarat sah solat? Syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Walaupun dia solat betul bacaan dia, tapi dia tidak menghadap kiblat, tidak sah. Mesti ikut 5 perkara ni. Kalau tak sah solat. Mesti tutup aurat, menghadap kiblat, tak ada najis pada tubuh badan, awak suci daripada hadas kecil, hadas besar. Maksudnya kalau awak buang air kecil, awak bersihkan. Awak buang air besar, awak bersihkan. Pastikan tak ada najis yang melekat dekat tubuh. Ataupun terkentut juga, terkentut juga pun ketika solat. Kalau terkentut pun awak kena mula semula solat, ambil sembahyang, mula semula solat. Okey. Jadi di sini ada kepentingan dia, memang banyak kepentingan dia. Okey, orang Islam, kepentingan syarat wajib solat. Pertama, Islam tidak wajib ke atas orang kafir. Yang kedua, baligh, tidak wajib ke atas yang belum cukup umur. Berakal, tidak wajib solat ke atas orang gila. Dan kepentingan syarat sah solat. Pertama, masuk waktu solat. Kepentingannya, pentingnya sebab supaya kita sentiasa peka dan berdisiplin. Yang kedua, jika aurat, apabila kita menjaga aurat, seumpama kita menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Okey, solat menghadap arah kiblat. Sebab apa? Sebagai lambang penyatuan umat Islam. Okey. Seterusnya, suci daripada hadas. Sebab apa? Supaya dapat memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih zahir dan batin. Maksudnya luaran dalaman kita memang bersih. Dan yang kelima, suci daripada najis. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Itu kelebihan Islam, memang mementingkan kebersihan. Okey, jadi untuk topik ini, penekanan topik ini adalah perkara utama. Dan Ustazah harap awak faham. Awak juga boleh merujuk ke surat 79 hingga 81. Okey, sekian sahaja kelas pada hari ini.